Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Arina binti Muhammad Nur Aidi bersama rakan-rakan saya iaitu Nurul Jas Aina binti Jasmi dan Siti Aisyah binti Abdullah. Pada hari ini akan membentangkan tentang sistem masyarakat dalam Islam. Definisi masyarakat. Masyarakat dalam perspektif Islam terdapat pelbagai perkataan yang dipergunakan di dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada masyarakat atau kumpulan manusia, antara lain kaum, ummah, syu'ub dan kabail. Di samping itu, Al-Quran juga memperkenalkan masyarakat dengan sifat-sifat tertentu seperti al-malak, al-mustakbirun, al-mustad'afun dan lain-lain. Al-Quran banyak sekali berbicara tentang masyarakat. Hal ini disebabkan kerana fungsi utama kitab suci ini mendorong lahirnya perubahan-perubahan positif di dalam masyarakat. Al-Quran adalah kitab atau buku pertama yang memperkenalkan hukum-hukum kemasyarakatan. Islam juga mengakui akan kelompok-kelompok manusia dan suku bangsa akibat pengaruh alam dan sosio budaya. Seterusnya, secara umum, masyarakat dikenali sebagai kumpulan kepada beberapa individu kecil atau besar yang terikat oleh satuan, adat atau hukum khas dalam hidup bersama. Menurut J.L. Gillin dan J.P. Gillin, masyarakat adalah kelompok manusia yang tersebar dan memiliki kebiasaan tradisi, sikap dan perasaan persatuan yang sama. Seterusnya saya akan membentangkan dasar-dasar masyarakat Islam. Dasar yang pertama ialah dasar masyarakat dalam Islam ialah agama Islam itu sendiri. Agama ialah yang mengarahkan pemikiran umat manusia, perbuatan tindak tanduknya untuk menjadi dasar pegangannya dalam semua keadaan. Kita diperintahkan untuk menganutnya, mengetahui kedudukannya, mengetahui hubungannya dengan alam dan sebab ia dijadikan. Seterusnya, pembinaan masyarakat itu didasarkan kepada agama Islam sehingga setiap individu berbuat sesuatu sesuai dengan ajaran Islam, baik dia sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallah atqakum innallaha alimun khabir. Maksudnya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian daripada kalangan lelaki dan perempuan dan kami telah menjadikan kalian dalam pelbagai bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling berkenal-kenalan dan beramah mesra antara satu sama lain. Sesungguhnya, semulia-mulia manusia dalam kalangan kalian di sisi Allah ialah orang yang lebih bertakwa antara kalian, bukannya lebih dari sudut keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amal kamu. Dari surah Al-Hujurat ayat 13. Seterusnya saya akan membentangkan kewajipan Muslim terhadap masyarakat. Kewajipan yang pertama ialah menyeru masyarakat melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bukti yang tertulis dalam Al-Quran ialah pada ayat surah Al-Imran ayat 104 yang bermaksud, dan hendaklah di antara kamu adalah segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Rasulullah juga bersabda dalam sebuah hadis yang bermaksud, sesiapa pun antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidah. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Kewajipan kedua sebagai Muslim terhadap masyarakat ialah untuk membezakan diri daripada golongan munafik. Muslim itu perlu mengajak masyarakat untuk membezakan diri daripada golongan munafik. Seperti mana yang Allah menjelaskan hakikat orang Muslim di dalam firman-Nya, orang-orang munafik, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat mungkar dan melarang perbuatan makruf.
dari surah At-Taubah ayat 67. Ayat di atas menerangkan bahawa orang-orang munafik mempunyai satu risalah dalam hidup mereka, iaitu menghalangi jalan Allah. Oleh itu, dakwah sebenar ialah tugas yang membezakan di antara orang mukmin dengan munafik. Kewajipan yang ketiga ialah untuk menyelamatkan ummah. Buktinya dalam firman Allah yang bermaksud, telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud Isa ibni Maryam, yang demikian itu disebabkan mereka derhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 78. Kita sebagai Muslim hendaklah menjadi seorang masyarakat yang bertanggungjawab terhadap masyarakatnya. Ia memastikan bahawa masyarakatnya mengamalkan Islam dalam semua aspek, sama ada dari segi politik, sosial, pendidikan, perundangan, ketenteraan dan sebagainya. Kewajipan yang seterusnya ialah Muslim itu perlu mengasihani. Umat Islam diperintahkan untuk mengasihi kepada saudaranya sesama Muslim. Kasih lebih dalam dan tinggi nilainya daripada cinta. Dalam bahasa Arab, kasih diterjemahkan dari kata rahmah dan cinta dari kata mahabbah. Oleh itu, umat Islam pengikut Nabi Muhammad SAW dikatakan Allah dalam Al-Quran sebagai umat yang keras terhadap orang-orang kafir, tentu sahaja bila mereka diganggu, dan kasih mengasihani sesamanya. Al-Quran surah Al-Fat ayat 30. Kewajipan yang terakhir ialah cinta mencintai. Setiap Muslim diperintahkan untuk mencintai saudaranya sesama Muslim dengan cinta semata-mata kerana Allah, bukan kerana harta, jabatan, kedudukan dan lain-lain. Rasulullah juga bersabda dalam riwayat Al-Bukhari yang ke-13, tidak sempurna iman salah seorang kamu kecuali mencintai saudaranya sesama Muslim sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seterusnya, saya akan mengupas satu isu berkaitan kewajipan Muslim terhadap masyarakat, iaitu kasih mengasihani. Di sini, menurut Sinar Harian bertarikh 30 September 2020 yang bertajuk Salah Faham Punca Pergaduhan, di Rawang, insiden pergaduhan melibatkan seorang pelanggan dengan pekerja sebuah restoran makanan segera di sini yang tular di media sosial hari ini dilaporkan berlaku pada malam Ahad yang lalu. Ketua Polis Daerah Gombak Assistant Commissioner Arifai Tarawih memaklumkan laporan polis telah dibuat oleh kedua-dua pihak dan rakaman percakapan saksi terlibat juga telah diambil. Menurutnya, siasatan awal berhubung kejadian jam 7.30 malam itu berlaku selepas pelanggan yang juga pemandu Grab tidak berpuas hati dengan pekerja kaunter pandu lalu restoran tersebut yang membuat urusan transaksi pembayaran secara PayWave tanpa kebenarannya. Pekerja tersebut telah meninggikan suara dan bercakap kasar dengan lelaki berusia 41 tahun itu serta membuat mangsa iaitu pemandu Grab menunggu lama. Berlaku pertengkaran antara kedua belah pihak sebelum mangsa didatangi seorang lelaki lain yang bertindak menumbuknya di bahagian dahi kiri sementara pergelangan kakinya ditarik dengan kuat, katanya. Seterusnya, katanya mangsa membuat laporan di balai polis serendah jam 8 malam pada hari sama dan anggota petugas kemudian menghubungi pihak ambulans bagi membolehkan mangsa dihantar ke hospital. Menerusi kes ini, dapat kita lihat bahawa berlakunya kekasaran, keganasan dan pelanggaran hak asasi manusia, iaitu melakukan kekasaran, menggunakan barang tanpa sengaja. Hal ini membuatkan setengah individu berasa tidak selesa dan berlakunya kes-kes seperti tumbuk-menumbuk, kes-kes seperti melakukan kesalahfahaman, begitu. Jadi apabila kita melakukan sesuatu dengan adil dan menerangkan sesuatu perkara sebelum melakukan sesuatu perkara itu, jadi tidaklah berlaku perkara-perkara atau kes seperti pergaduhan ini, dan kita sebagai manusia perlulah sentiasa memikirkan perasaan dan sikap manusia lain terhadap tindakan yang akan kita lakukan. Oleh itu, kita sebagai umat Islam perlulah berkasih-kasihi, berkasih mengasihani antara satu sama lain agar kes seperti ini tidak berlaku di masa akan datang.
Begitu saja dari saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada saudari Jas Aina. Silakan saudari. Terima kasih saudari Arina. Seterusnya saya, Nur Jas Aina binti Jasmi, akan membentangkan ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam. Ciri-ciri sistem masyarakat dalam Islam. Masyarakat yang dibina atas akidah tauhid, iaitu meletakkan Allah dan Rasulullah sebagai matlamat utama melebihi perkara yang lain. Yang kedua, masyarakat yang benar. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah kamu bersama orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat yang ke-119. Yang ketiga, masyarakat yang dihukum dengan persaudaraan ukhuwah, iaitu umat Islam sujud pada kiblat yang sama serta menikmati Al-Quran dan As-Sunnah yang sama. Yang keempat, masyarakat yang mementingkan ilmu pengetahuan, iaitu menjadikan Rasulullah sebagai Nabi. Wahyu pertama yang diberikan kepada baginda ialah Iqra, iaitu membaca. Seterusnya, kedudukan kekeluargaan dalam Islam. Keluarga yang membawa maksud unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas ketua keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah satu atap dalam keadaan saling kebergantungan. Keluarga juga sebagai kumpulan sosial yang terdiri daripada sejumlah individu, mempunyai hubungan antara individu, terdapat ikatan, kewajipan, tanggungjawab di antara individu tersebut. Pembentukan keluarga bermula dengan sebuah perkahwinan. Perkahwinan berlaku dengan termeterainya akad antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang dijalankan oleh wali kepada perempuan dengan bersaksikan dua saksi yang adil. Perkahwinan adalah fitrah bagi setiap manusia. Perkahwinan dalam Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat ke-49 yang bermaksud, "Dan tiap-tiap jenis kami ciptakan berpasangan supaya mengingati kekuasaan kami dan mentauhidkan kami dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala." Kesempurnaan dalam matlamat perkahwinan. Yang pertama, memberikan ketenangan jiwa. Hal ini dibuktikan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21 yang membawa maksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Di sisi yang lain, menikah dikatakan dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa serta dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga maruah seseorang. Hal ini dibuktikan dalam surah An-Nur ayat ke-31 yang membawa maksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher mereka, baju dan tudung kepala mereka, dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa dan sebagainya. Pedoman untuk lelaki dan perempuan beriman agar menjaga pandangan dan kemaluan mereka daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan perintah untuk menutup aurat dan menjaga maruah diri. Yang ketiga, mendapatkan rezeki dan zuriat. Hal ini dibuktikan dalam surah An-Nahl ayat ke-72 yang membawa maksud, dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami dan isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu daripada pasanganmu serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maka jodoh dan menikah merupakan salah satu bentuk rezeki yang diberikan kepada seseorang. Allah Subhanahu Wa Taala juga menegaskan bahawa ia telah menciptakan lelaki dan perempuan secara berpasangan agar manusia berkembang biak dan mengembangkan keturunan mereka. Yang keempat, mendapatkan redha Allah. Hal ini dibuktikan dalam surah Al-Furqan ayat ke-74 yang membawa maksud,
Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya, dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Demikianlah indahnya ungkapan ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa betapa perlunya kepada perkahwinan dan bagaimanakah terhasilnya perlindungan, kebahagiaan dan ketenteraman, seterusnya mendapatkan keredaan Allah. Seterusnya, isu perkahwinan bawah umur yang membawa keburukan kepada institusi perkahwinan dalam Islam di masyarakat Malaysia. Perbezaan pemikiran, kefahaman dan interpretasi undang-undang serta kesan daripada kefahaman di bawah umur membawa kepada perbahasan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Meskipun wujud had umur minimum yang diperuntukkan, namun undang-undang tersebut dilihat tidak relevan untuk diaplikasikan pada masa kini, merujuk kepada implikasi perkahwinan di bawah umur yang lebih memberi kemudaratan kepada kanak-kanak, terutamanya dari sudut kesihatan dan pendidikan. Mendapati wujudnya implikasi negatif terhadap hak kesihatan dan hak pendidikan kanak-kanak hasil perkahwinan di bawah umur, maka mereka mencadangkan supaya permunian peruntukan sedia ada dan peningkatan kesedaran masyarakat tentang perkahwinan di bawah umur melalui pendidikan perlu dilakukan demi menjaga kemaslahatan kanak-kanak. Seterusnya, isu perkahwinan campur yang saya kira membawa kebanggaan kepada rakyat Malaysia. Perkahwinan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara lelaki dan perempuan untuk hidup bersama, di mana setiap pihak mempunyai hak dan tanggungjawab masing-masing. Sebagai sebuah negara unik di mana rakyatnya terdiri daripada pelbagai agama, kaum dan budaya, perkahwinan campur bukan sesuatu yang pelik. Anak hasil perkahwinan campur lebih berfikiran terbuka dan berpengetahuan luas, terutama dalam soal budaya, adat dan makanan. Banyak lagi kelebihan daripada perkahwinan campur dan ia mampu memberikan pengalaman hidup yang hebat dan penuh warna. Pepatah Melayu ada menyebut, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, perkahwinan campur harus digalakkan. Namun, rakyat Malaysia harus memahami bahawa perkahwinan campur dan perkahwinan beza agama adalah satu perkara yang berbeza. Seterusnya, saya mempersilakan rakan sekumpulan saya, Saudari Aisyah, untuk membentangkan tajuk beliau. Dengan ini mempersilakan. Terima kasih kepada Saudari Jasaina dan Arina. Seterusnya saya akan membentangkan tentang kedudukan wanita dalam Islam. Wanita di sisi Islam mempunyai kedudukan yang sangat istimewa. Lihat sahaja bagaimana Islam menjaga dan mendidik wanita agar menjadi seorang wanita yang baik budi pekertinya, sopan tutur dan penampilannya. Dengan mengikut acuan Islam yang sebenar, sudah tentu wanita akan berada dalam kedudukan yang selamat dan terjamin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terdapat 3 perkataan dalam bahasa Arab yang melambangkan erti wanita dan salah satunya ialah al-untha. Menurut Fauziah Ismail dalam Kamus Al-Munjid, al-untha memberi kata lawan kepada lelaki. Al-untha ialah pecahan dari kata kerja an-untha yang bererti lembut dan tidak keras, sesuai dengan wanita yang lemah lembut. Di sini dapat kita lihat perbezaan kedudukan wanita sebelum dan selepas kedatangan Islam. Sebelum kedatangan Islam, kaum wanita ni telah hilang identitinya, begitu juga dengan peranannya dalam masyarakat. Seterusnya, taraf wanita pada masa itu adalah paling rendah. Seterusnya, lelaki bukan sahaja menggunakan wanita sebagai alat memuaskan nafsu, tetapi juga dijual sebagai pelacur untuk mencari keuntungannya sendiri. Kedatangan selepas Islam, wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Wanita dikurniakan dengan pelbagai keistimewaan dan dijanjikan dengan pelbagai ganjaran. Wanita mendapat pelbagai keistimewaan sebagai seorang anak perempuan, isteri dan seorang ibu. Pernahkah terlintas di fikiran anda bagaimana wanita ketika Islam belum sampai kepada mereka? Di zaman jahiliah dulu, bagaimana wanita diperlakukan oleh lelaki? Kedudukan wanita sebelum datangnya Islam sememangnya rendah. Bahkan, wanita hanyalah alat yang boleh diperlakukan sesuka hati di zaman jahiliah dulu.
Berikut adalah beberapa keadaan wanita ketika Islam sebelum hadirnya Islam atau ketika di zaman jahiliyah. Yang pertama, berlakunya penguburan bayi secara hidup-hidup. Pada zaman jahiliyah, seseorang bapa akan menjadi begitu marah, malah penuh kebencian jika anak yang dilahirkan isterinya adalah seorang perempuan. Ini kerana anak perempuan dianggap sebagai tidak berguna dan tidak memberi manfaat seperti anak lelaki. Mereka hanya mendambakan anak lelaki yang akan menyinari hidup mereka. Anak perempuan tidak ubah seperti menyusahkan. Kebodohan dan kebencian mereka terhadap anak perempuan ditegur oleh Allah SWT dalam firman-Nya yang bermaksud, dan apabila dikhabarkan kepada seseorang dari mereka bahawa ia beroleh anak perempuan, muramlah mukanya sepanjang hari kerana menanggung duka cita, sedang ia menahan perasaan marahnya dalam hati. Ia bersembunyi dari orang ramai kerana berasa malu disebabkan berita buruknya disampaikan kepadanya tentang ia beroleh anak perempuan, sambil ia berfikir adakah ia akan memelihara anak itu dalam keadaan yang hina atau ia akan menanamnya hidup-hidup dalam tanah. Ketahuilah, sungguh jahat apa yang mereka hukumkan itu. Surah Al-Nahl ayat 58 sehingga 59. Yang kedua, wanita dijadikan hamba abdi dalam perkahwinan. Wanita akan dibelenggu di bawah nama suami sama seperti memiliki hamba abdi secara jual beli yang dibuat melalui akad nikah. Isteri juga dijadikan sebagai barang warisan secara kekerasan dan menyempitkan kebebasan dalam perkahwinan. Apabila suami meninggal, isteri boleh diwariskan daripada keluarganya atau waris terdekat dengan tujuan isteri dapat menebus dirinya. Pada zaman jahiliyah juga, wanita perlu bekerja untuk suami dan menampung perbelanjaan suami. Jika suami dalam keadaan marah, isterinya akan dipaksa bekerja dengan keras. Jika isteri ingin bercerai, si isteri perlu membayar semula mahar yang telah diberikan ketika mereka berkahwin dulu. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka, isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian, jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya. Kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu, sedang Allah hendak menjadikan apa yang kamu benci itu adalah kebaikan yang banyak untuk kamu. Surah An-Nisa ayat ke-19. Kedatangan Islam sememangnya memberi sinar kepada kehidupan wanita setelah kesekian lama dianggap hina. Kemunculan Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk membebaskan wanita dari kekejaman dan meletakkan mereka di tempat yang selayaknya dengan bersifat kemuliaan sebagai manusia. Islam telah memberi penghormatan yang tinggi kepada wanita dan memberi hak sama dengan kaum lelaki. Bahkan diangkat darjat yang tinggi yang tidak pernah ditandingi dalam tamadun manusia yang lain. Pemberian hak yang sama ini membuktikan pengiktirafan Islam terhadap kewujudan wanita, termasuk perolehan pahala yang sama seperti lelaki. Taraf wanita selepas kemunculan Islam, martabat wanita diangkat, hak wanita tidak diketepikan sama ada hak kemanusiaan dan hak sosial, dan wanita bagaikan mutiara yang perlu dijaga. Justru Islam mengambil berat untuk membetulkan pandangan ke atas wanita, iaitu sebagai anugerah Allah SWT kepada kehidupan manusia. Ini dibuktikan dengan kewujudan antara lelaki dan atas dasar hakikat fitrahnya. Dalam keadaan ini, Islam menitik beratkan kedudukan wanita dalam perkara-perkara berikut. Yang pertama, persamaan lelaki dan wanita dari sudut kemanusiaan untuk menghapuskan tanggapan yang salah mengatakan wanita ialah kaum yang hina daripada kaum lelaki. Persamaan lelaki dan wanita dari sudut hubungan keduanya dengan Allah mereka, dengan Tuhan mereka, dengan ganjaran pahala hasil dari amal ibadat di sisi Allah SWT.
Bentuk hubungan antara keduanya yang berasal daripada kejadian yang sama namun mempunyai tujuan yang berbagai-bagai, sama ada untuk mereka secara khusus atau untuk masyarakat secara umum. Penyusunan hubungan antara keduanya dari segi hak sama ada secara bersendiri atau berkongsi, sama ada secara pemilikan, perolehan atau warisan secara umumnya. Secara umumnya, agama Islam mengiktiraf persamaan di antara lelaki dan wanita yang beriman kepada Allah, iaitu mereka sama-sama bersifat mulia seperti taat, bersifat benar, sabar, merendah diri kepada Allah, selalu bersedekah, berpuasa, memelihara kehormatan diri dan selalu mengingati kepada Allah, maka mereka akan beroleh sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Martabat wanita diangkat. Islam mengangkat martabat wanita melalui larangan untuk memiliki wanita secara paksaan, tetapi perlulah memiliki ke atas kerelaan wali dan wanita tersebut. Kalau wali tak setuju, wanita tak setuju, maka tak bolehlah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Taala dalam surah An-Nisa yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka kerana hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah kerana boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikannya banyak kepadanya. Surah An-Nisa ayat yang ke-19. Hak wanita tidak diketepikan. Apa hak itu? Terdapat dua. Satu, hak kemanusiaan dan hak sosial. Hak kemanusiaan yang bermaksud, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Hak sosial pula, menurut Muhammad Roslan, pada tahun 2018, wanita ni diberi hak untuk menuntut ilmu atas dasar menuntut ilmu kerana menuntut ilmu adalah satu kewajipan ke atas umat Islam. Islam juga membenarkan wanita itu untuk bekerja selagi mereka tidak mengabaikan tanggungjawab utama sebagai seorang isteri. Selepas kedatangan Islam, wanita bagaikan mutiara yang perlu dijaga. Islam amat menjaga kehormatan kaum wanita dari segala perkara yang boleh menodai kehormatannya, menjatuhkan kewibawaannya dan merendahkan martabat wanita. Oleh itu, Allah Subhanahu Taala telah menetapkan beberapa peraturan dan di antaranya adalah menutup aurat. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-59 yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-59. Yang kedua, wanita perlu menjaga kehormatan dirinya sendiri. Allah Subhanahu Taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-33 yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah dulu, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlu bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Seterusnya, Islam memuliakan wanita sebagai seorang anak, isteri dan ibu seperti yang saya katakan di awal tadi. Sebagai seorang anak
dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud siapa yang diuji dengan sesuatu dari anak-anak perempuannya lalu dia berbuat baik kepada mereka, maka mereka akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Yang kedua, dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19 yang bermaksud, dan berdamailah dengan mereka para isteri dengan cara yang baik. Dan Islam memuliakan wanita sebagai seorang ibu yang terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang bermaksud, wahai Rasulullah, siapakah di antara mereka yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah menjawab, ibumu. Kemudian siapa? Tanyanya lagi. Ibumu, jawab beliau. Kembali orang itu bertanya lagi. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Tanya orang itu lagi. Kemudian ayahmu, jawab Rasulullah. Dalam ni kita boleh tengok berdasarkan tayangan video yang akan ditayangkan dalam lirik lagu tersebut. The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to? Your mother. Yes, well done. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other, my mother. Seterusnya, keistimewaan wanita selepas kedatangan Islam. Wanita yang solehah adalah perhiasan dunia. Yang kedua, wanita adalah rezeki, bukan musibah. Yang ketiga, wanita solehah lebih baik daripada bidadari di syurga. Yang keempat, wanita yang diberi pengecualian dalam beribadah. Yang kelima, wanita yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Hari ini, keadaan wanita jauh lebih baik berbanding jika dibandingkan dengan keadaan 40 atau 50 tahun yang lalu. Wanita telah membuktikan mereka mampu dan berdaya saing dengan kaum lelaki untuk mencapai kejayaan dalam semua bidang. Wanita juga telah diiktiraf dengan diadakan sambutan Hari Wanita Sedunia yang disambut pada setiap 8 Mac pada setiap tahun. Selain itu, wanita juga diraikan dalam pelbagai bentuk keistimewaan. Sebagai contohnya, sambutan Hari Ibu, terbitan majalah yang berfokuskan hal-hal kewanitaan, rancangan-rancangan televisyen bertemakan wanita dan lain-lain. Walau bagaimanapun, sebagaimana yang dapat dilihat, isu yang melibatkan kaum wanita juga mendapat perhatian di media cetak dan elektronik. Masalah kepada pelacuran, keganasan rumah tangga, ibu tunggal, diskriminasi, pencabulan, mangsa ragut, bunuh, merokok, kecelaruan jantina, pergaulan bebas, mangsa ragut, perbuangan bayi, khalwat, bersekedudukan, sumbang mahram, penagihan dadah, jenayah kola putih, rasuah, salah guna kuasa, hilang integriti dan sebagainya telah menjadi tajuk utama akhbar-akhbar tempatan. Justru di mana silapnya dalam hal ini? Adakah kesalahan itu diletakkan di bahu wanita atau di pihak yang lain? Atau wanita itu tidak terdidik sahsiahnya yang menyebabkan mereka terjebak dalam permasalahan tersebut? Dunia tanpa sebadan menyebabkan pengaruh barat banyak tersebar ke seluruh dunia dan mempunyai ramai pengikutnya. Mereka yang dipengaruhi dari sudut kekeluargaan, pendidikan, gaya hidup, fashion, penggunaan teknologi dan hiburan secara salah dan pelbagai lagi akan terjerumus dalam kancah tersebut. Secara keseluruhannya, dapat kita simpulkan bahawa Islam adalah ad-din, iaitu satu cara hidup yang lengkap dan sempurna. Ia meliputi seluruh aspek kehidupan manusia secara kepimpinan, sosial, ekonomi dan politik. Sistem-sistem dan pengajaran yang dibawa oleh
Islam merupakan sistem yang sesuai dan kena dengan fitrah manusia dan alam sertanya diredai oleh Allah SWT. Firman Allah SWT yang bermaksud, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutlah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Ajaran yang lengkap dan sempurna ini telah diturunkan oleh Allah SWT sebagai panduan hidup untuk manusia mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan maupun di akhirat. Sistem-sistem Islam merupakan sistem yang lahir berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Di samping itu, sistem-sistem Islam merupakan sistem yang adil, selamat dan praktikal. Pelaksanaan seluruh ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupan akan menjamin keamanan dan kesejahteraan hidup manusia secara keseluruhannya. Hubungan sesama manusia dan manusia dengan pencipta juga akan berlangsung dengan penuh keserasian dan harmoni. Sekian daripada kumpulan saya. Saya Nurul Arina binti Muhammad Nur Aidi. Saya Nurul Jasaina binti Jasmi. Saya Siti Aisyah binti Abdullah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.